kegiatan yang tak bermoral. Rasuah ni dia kena ada penerima dan pemberi. Kalau dia tak ada penerima dan pemberi, dia tak akan jadi rasuah. So basically benda ni untuk advantage lah. Something like haram lah, secara haram diberi kepada seseorang, diberi kepada seorang individu secara haram dan tidak sah dan salah di sisi undang-undang. Something which is given in advance to get something. For example, like corruption is something like people would want to ask something extra, which they want to get like a favor in return. That is corruption for me. Rasuah is something when you give, bila you bagi duit dekat orang lain for benefits lah. Perbuatan yang digunakan untuk mengambil advantage lah daripada sesuatu pihak. Rasuah sesuatu ganjaran yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu daripada pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia. Apa khabar? Semoga anda ketika ini santai bersama kami di Hello Malaysia saluran 502 bernama TV. Pastinya baru dan benar. Baik, seperti yang kita lihat visual di awal tadi, itulah topik perbincangan yang bakal kita bualkan selama sejam ini, dan pastinya tajuk yang kita pilih pada hari ini menyebut bahawa memperkukuh jati diri, memerangi rasuah. Inilah yang bakal kita bincangkan. Tertera di kaca TV ketika ini. Anda boleh menelpon kami di talian 03 2693 7008. Nombor keramat yang harus anda dial untuk kita berbincang, kita meluahkan pandangan tentang rasuah, ataupun lebih tepat topik yang kita pilih, memperkukuh jati diri, memerangi rasuah di kalangan belia sebenarnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang kita bawa khas ke studio untuk berbincang, berbicara dan berbual tentang perkara ini. Yang berbahagia Datuk Samsiah Abu Bakar, Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Selamat datang ke studio, Datuk. Dan juga Cik Kaha, sahabat saya, Cik Kaha Kamarudin, Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Sembilan, yang juga Exco Pertubuhan Generasi Muda Berjaya Malaysia, GMB. Betul Ya. Itulah antara yang tetamu yang kita bawa ke studio. Baik, sebelum saya pergi kepada yang berbagai, Datuk, terlebih dulu, kalau kita lihat dari segi sudut kecelaruan identiti ataupun krisis identiti yang melanda belia kita, di mana disebut bahawa apa yang disimpulkan oleh Ikatan Muslimin Malaysia ISMA menerusi tinjauan musim media alternatif mengenai fenomena ini cukup bahaya. Wabak rasuah ini menandakan bahawa melanda 6 juta belia di negara kita, dan pastinya kecelaruan ini mempunyai sebab tersendiri untuk kita bincangkan. Baik, yang pertama sekali saya nak terus kepada Cik Kaha. Kita boleh sebutkan bahawa soal belia ni definisinya bagaimana sebelum kita lanjutkan perbualan kita? Ya, belia ni dikategorikan umur di antara 15 hingga 40 tahun. Ya. Dan seperti kita tahu, bilangan belia keseluruhan adalah seramai 10.5 juta daripada 28 juta rakyat Malaysia. Kan? Jadi belia ni, belia hari ni tak macam dulu lah. Dia agak kompleks lah, dengan kehendak dan keperluan yang tidak terbatas. Jadi apabila disebut tentang kecelaruan tu, sememangnya itulah yang menjadi satu kata persoalan di kalangan belia hari ini. Baik, Datuk, bila kita bercakap tentang definisi belia tadi, mungkin kita boleh nyatakan bahawa adakah sasaran golongan belia yang didefinisikan oleh Setiausaha Agung tadi terlibat dalam kesalahan-kesalahan rasuah ini? Okey, terima kasih kepada pihak bernama yang sudi menjemput SPRM pada malam ini. Sama-sama, Datuk. Pertamanya saya nak merujuk kepada interview kita dulu tadi yang kita tengok visual tadi. Pada saya, rata-rata yang appear dalam kita punya di TV tadi tu, majoritinya mungkin antara yang golongan pelajar-pelajar lah yang kita tengok di masing-masing di universiti. Rata-ratanya saya rasa mesti antara ke 15 ke atas, seperti mana yang saudara Kaha kata tadi. Di mana kalau kita kata mereka ini tidak tahu tentang rasuah Cik Dahlan, kita rasa mereka ni daripada 6 atau 7 yang kita interview tadi, mereka tahu itu rasuah. Dan kalau kita lihat balik kepada yang statistik kita ada, rata-ratanya yang saya ada lah masa ini ialah puratanya antara umur 17 hingga
30 tahun. Saya tidak ada statistik sampai 40 tahun. Tapi saya ada statistik malam ini cuma sehingga umur 30 tahun. Dan daripada keseluruhan 4 tahun yang kita ada statistik ini, mendapati bahawa 26% ni adalah belia di antara umur tadi. Dan mungkin di antara umur pelajar yang university level, mungkin juga daripada form 6. Dan juga Cik Dalan, dia kepada umur 30 tahun yang baru keluar daripada universiti. Ini yang ada di antara ini mereka. Statistik apa ni Datuk dapat kita apa kita lihat cantik statistik kedudukan kalau ini kita tengok antara lelaki dengan perempuan. Jadi lelaki dengan perempuan pun kita tengok lelaki dia memang ada pecahan juga Datuk melebihi daripada perempuan lah. Tapi sifatnya umur di antara ini memang mereka ada terlibat. Ini dalam statistik kita. Daripada 748 daripada 2,785 adalah kumpulan ini. Kumpulan yang kita panggil pelajar dan baru graduate. Bermakna dalam 26.08% lebih kurang. 26.86%. Oh, nampak tinggi juga Datuk lah. Tidak termasuk dengan definisi sehingga 40 mungkin lebih lah. Memang lebih. Saya rasa dia melebihi dari 30%. Jadi kedudukan ni Cik Kah, kita lihat ini boleh kita anggap sebagai satu wabak yang melanda belia kita. Dan mungkin pendekatan yang harus diambil oleh Majlis Belia, umpamanya Majlis Belia Negeri Sembilan ataupun pihak Cik Kah sini, harus macam mana nak menangani masalah ini agar belia yang mempunyai masa depan, mereka sebagai aset negara, tidak terbabit dengan gejala yang kita lihat boleh memusnahkan masa depan mereka. Ya, sebab itu kita di peringkat Majlis Belia Negeri maupun di peringkat Majlis Belia Malaysia, kita bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti SPRM untuk melihat data-data dan statistik ini secara lebih terperinci. Kerana itu tadi seperti yang Datuk bentangkan tadi, sehingga 30 kan, definisi belia ni 15 hingga 40 kan. Jadi kalau dikeluarkan agaknya lagi ramai. So kerana itu dalam NKRA NKRA rasuah, right? Kita melihat itu adalah objektif kerajaan untuk memerangi rasuah habis-habisan. Dan berdasarkan pada laporan-laporan itulah kita melihat ke arah tindakan pelantikan yang strategik, ke arah untuk kita mementeras secara habis-habisan rasuah di kalangan beliau itu sendiri. Kalau dapat kita lihat sekali lagi mungkin grafik ataupun fakta tentang ini Datuk dari segi pertuduhan ke atas belia berdasarkan kumpulan etnik, Datuk boleh nyatakan sikit lebih kurang kalau kita lihat begini Datuk Kalau kita melihat kepada statistik ini, kita dapati bahawa setiap tahun Cik Kah tengok setiap tahun kita ada pertuduhan yang kita buat ke atas kumpulan belia ini. Kalau kita ikutkan memanglah kaum kita lah Cik Kah, kaum you, kaum kaum Dahlan sendiri, orang Melayu kita lah yang banyak terjebak kepada gejala ini. Dan saya rasa kalau jenayah, dia bukan terlibat jenayah rasuah saja, saya rasa jenayah-jenayah ataupun kesalahan moral yang lain pun melibatkan kaum kita ni ramai. Dan ini yang perlu kita fikirkan bersama, bagaimana kita nak mengembalikan mereka ini ke arah ke jalan yang paling benar ni tadi kan. Jangan kita pegang kepada isu rasuah. Dan memang begitu, masa depan mereka kalau mereka tertangkap dan dipertuduh dah tak ada apa dah. Dah gelap masa depan mereka. Ini yang perlu kita duduk sekali dan kita bincangkan. Dan pelibatannya Datuk, pelibatan golongan belia ni bagaimana dalam rasuah ni, kalau boleh dapat Datuk terangkan sikit. Kalau kita ikut dari segi statistik yang kita ada tadi tu lebih daripada 50%, saya rasa dalam 55% mereka ini adalah pemberi kepada agensi-agensi penguatkuasa bagi menyelesaikan kes-kes mereka. Dan baki dia itu adalah yang menerima. Kalau dalam 40 lebih itu, 40% tu lebihnya adalah menerima. Menerima ini mereka ada sebagai ejen, mereka adalah orang-orang yang baru bekerja, dan mereka ini jugalah kalau ikutkan saya punya kes ni lah ada juga mereka ni yang bersekongkol dengan orang-orang lama dan masuk dalam kes-kes yang bersedikit ini. Maka mereka terjebaklah sebagai penerima. 40 lebih kurang 45% mereka ini adalah penerima. Tetapi pemberinya juga ramai. Pemberi ini golongan-golongan yang mereka nak jalan pintas lah Cik Dahlan ni. Dia nak jalan pintas. Jadi dia nak senang, mereka tidak tahu bahawa mereka telah melakukan berapa kesalahan-kesalahan pelanggaran jenayah lain. Langgar traffic light,
satu kesalahan. Beri polis pula duit, katakan trafik, kita ambil contoh trafik tadi, satu kesalahan. Menerima lagi rasuah, lagi sudah atau memberi rasuah juga adalah satu kesalahan yang lain. So dia menghubungkan, you nak tutup dengan ni, maka you melakukan satu kesalahan yang lain. Cik Kah, kalau difikirkan apa yang dinyatakan oleh Datuk, saya bersetuju bahawa rasuah ni kita letakkan sebagai satu wabak sebenarnya. Bermula di peringkat umur bawah 15 ataupun 17 hingga 30 tahun itu tempoh ataupun sikatan umur yang tengah naik ketika itu, dan mereka mempunyai masa depan yang begitu cerah kalau tidak terbabit dengan gejala rasuah seumpamanya. Jadi peranan beliau untuk mendekati mereka sehingga ke akar umbi ini yang penting, kerana ianya bermula di rumah, pendidikan dari segi rohaninya bagaimana, dan mungkin beliau boleh memainkan peranan ini untuk menghindari mereka daripada terbabit dalam wabak rasuah seperti ini. Ya, kerana itu data dan statistik juga amat penting bagi majlis di peringkat kita, di peringkat NGO, Majlis Belia Negeri, kan, untuk kita mengenal pasti apakah kaedah-kaedah yang terbaik untuk kita mengurangkan keadaan ini. Jadi antara inisiatif yang akan dijalankan adalah kita memberikan pedahan, program, exposure, promosi yang lebih agresif. Okay? Apa itu rasuah? Rasuah bukan hanya sekadar memberi dan menerima, tetapi dia dan akibatnya, kesannya, implikasinya juga kan, ke atas diri sendiri, ke atas keluarga, ke atas masyarakat keseluruhannya, juga kepada negara. Sekiranya rasuah ni berleluasa, kita ambil dari segi on the bigger perspektif, dia boleh meruntuhkan ekonomi negara, dan ini boleh meruntuhkan masyarakat kita, komuniti dan sebagainya, juga institusi keluarga. Kerana itu saya melihat, kami berpendapat bermulanya pendidikan, pengetahuan tentang bahayanya rasuah ni mestilah bermula di rumah. Pendidikan bermula di rumah. Kan? Jadi untuk bermulanya pendidikan tentang bahaya rasuah ni di rumah penting, kerana sekiranya kita meletakkan sepenuh tanggungjawab ke atas bahu kerajaan, apa-apa kan kerajaan, kan tak betul kan kerajaan, ini kena ambil tanggungjawab juga kerajaan, kan, yang akan ambil yang akan menangani isu ni adalah SPRM lah, kan. Tetapi bagaimana kalau bilangan tu agak besar dengan kapasiti agak terhad, dia juga tidak mampu untuk menangani masalah isu rasuah ni keseluruhan. Kerana itu penting pendidikan yang bermula di rumah, yang seperti saya masukkan tadi itu, supaya benda tu dapat diberikan pendedahan, kan. Kadang ni bila berlakunya desakan, faktor, ada wujudnya faktor pendesak, gejala sosial, pengaruh rakan sebaya, kan, gejala generatif, kemudian apa lagi dengan maklumat media internet yang tanpa hak yang boleh mempengaruhi emosi tu. Jadi di sinilah katanya Cik Dahlan kata tadi, kecelaruan, kan. Jadi tengok orang nak bergaya, dia pun nak, tetapi dia tidak mampu. Jadi ini semua antara faktor hiliran yang akan menjurus kepada rasuah. Baik, Datuk, saya nak sebut sikit tentang kecelaruan yang kita sebutkan tadi, tentang apa yang dikatakan krisis identiti, yang mana dilihat belia kita ni banyak terpengaruh dengan soal-soal pendidikan barat yang akhirnya cuba melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan budaya kita dan sebagainya. Dari segi sudut sini mungkin dah ditetapkan dalam kejayaan semua program kerajaan, melalui program transformasi GTP juga, diletakkan rasuah ni sebagai antara perkara yang harus mencapai matlamat. Datuk tengok macam mana tentang elemen yang membabitkan belia ni? Mungkin satu yang agak serius tu. Kalau saya ni base kepada statistik saya balik. Saya base kepada statistik saya mendapati bahawa kalaulah kita ambil umur yang 40 tahun tadi, melangkaui sampai lebih daripada 30%, saya rasa kita memang kena duduk berbincang. Kerana isu ini bukan isu kecil. Yang kita, itu baru saya pergi kepada isu rasuah, dan isu rasuah yang akan menjejaskan kepada masa depan mereka. Kita sayang kumpulan-kumpulan muda ini yang apabila mereka terhukum ataupun dijatuhkan hukuman penjara, saya rasa masa depan dia dah tak ada. Dah habis. Macam kata Cik Kah tadi, dia bukan masa depan individu itu sendiri. Kita melihat pada masa depan keluarga mereka yang rata-ratanya mungkin kalau dia bergantung kepada anak tu je contohnya, kan, mungkin kita lihat bahawa apa ada lagi yang mereka nak pegang, kerana masa depan mereka ni telah gelap. Jadi kalau kita apa juga usaha yang dibuat oleh kerajaan
dalam menangani isu ini haruslah kita memberi keutamaan juga. Kita tidak boleh ketepikan isu rasuah yang melibatkan kumpulan belia atau golongan belia. Ini kita kena diberi penekanan. Baik, kita nak bagi ruang kepada tetamu kita untuk berehat seketika sambil minum air kopi yang disediakan ini, kerana selepas ini kita akan terus berbincang tentang topik yang kita pilih, memperkukuhkan jati diri memerangi rasuah, dan anda masih lagi boleh menghubungi kami di talian 03 2693 7008. Kita bicara tentang kecelaruan identiti, kita bicara tentang masa depan belia, dan kita bicara yang pastinya keterlibatan golongan belia dalam gejala rasuah ini sesuatu yang amat menakutkan jika kita tidak terus membendung. Kita rehat seketika, jumpa lagi selepas ini.